Takut pada tasawuf, tuan-tuan. Itu ulama dia bahas siapa orang yang takut pada tasawuf, pada perjalanan ilmu tasawuf, dalam amalan kena ada warak, tuan-tuan. Dia akan takut, dia akan takut apa yang dia buat ini betul tak pada Allah. Itu yang dia selalu jaga. Yang dijaga adalah perjalanan qalbun dia. Itu saya beritahu tuan-tuan. Di sini kita boleh tipu orang, tapi kat sini tak boleh. Kat sini tak boleh. Susah, tuan-tuan, perjalanan ini. Perjalanan roh kita ini susah. Perjalanan hidup ini adalah sebenarnya perjalanan roh. Badan ini menzahirkan akan perjalanan roh kita, perjalanan hati kita. Itu Nabi sebut, jika baik hati ini, baik jasad. Jika rosak hati ini, rosak jasad. Maknanya, baik roh, baik jasad. Rosak roh, Allah, rosak jasad. Itu ulama dulu, mereka jaga dengan zikir. Kalau tuan-tuan lebih arif dari saya. Kalau orang yang duduk dalam perjalanan tariqah ini, tuan-tuan, dia jaga. Bukan zikir ini sebagai satu jalan penjagaan supaya mereka tak lupa Allah. Itu orang yang dalam Naqsyabandiyah, dia jaga zikir dalam hati dia, Allah, 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 Allah. Orang dalam Saziliyah, orang dalam Samaniyah, semua ada kaedah dia. Dalam Satariyah, dalam Tijaniyah, dalam Ahmadiyah. Mereka supaya dapat jaga hati mereka ini tidak lupa Allah. Khususnya pada ketika mana, tuan-tuan, dalam perjalanan hidup mereka, ketika mereka mula diuji dengan ni'mah bin ni'mah. Sebab ini penjelasan Allah. Fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau engkau ingat Allah banyak, engkau berjaya. Tetapi jika dengan nikmat yang ada pada engkau membuatkan kau jauh dengan Allah, ini sidraj. Kita tak akan dapat la'allakum tuflihun. Kita tak akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Tapi kita akan dapat kehancuran, kerugian. Dunia dan akhirat kita rugi. Ini pesanan, tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran. Dan ada di mana nak kita kaitkan tentang ilmu, perjalanan ilmu ini. Dan sebab itu, dalam perjalanan takwa orang tasawuf, mereka ni cukup takut jika mereka tak dianugerahkan oleh Allah tentang ihsan itu sendiri, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tara fa innahu yaraka. Mereka takut, tuan-tuan. Mereka tak boleh bertawajuh pada Allah. Mereka buat ini, mereka tak boleh tawajuh dengan Allah. Maksud tawajuh ni, tuan-tuan, mereka sentiasa menghadap Allah. Mereka berkahwin, mereka tak langgar Allah. Mereka tak lupa Allah. Minta maaf, tuan-tuan. Sekarang kadang-kadang orang lelaki, tuan-tuan, hebatlah mengaji macam mana. Time kahwin, tuan-tuan, lelaki pakai rantai, tuan-tuan. Pakai kalung. Mengaji hebat, tuan-tuan. Betul, saya bila sentuh bab ni, tuan-tuan, minta maaf, saya agak tegas sikit. Kalau kita orang yang selalu majlis ilmu, tuan-tuan, takkan kita tak faham. Orang lelaki pakai rantai haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Perkara yang dibolehkan pada orang perempuan dan tak dibolehkan pada orang laki-laki, kan. Tapi zaman ini banyak orang menghalalkan perkara yang haram. Tak apa, sekali-sekali dia kata. Tuan-tuan, kemurkaan Allah ini lebih hebat daripada kemurkaan manusia. Orang marah kita hari ini, tuan-tuan, paling-paling orang marah kita dan orang pukul kita, dah habis. Tapi Allah Ta'ala musnahkan seluruh penduduk tersebut. Bukan kita seorang, tetapi seluruh penduduk itu dimusnahkan. Ni 2 tahun ni, tuan-tuan, Allah didik kita. Berlaku perkara di Najat dan sebagainya. Apa yang berlaku di Riyadh sekarang, tuan-tuan? Perkara ini, tuan-tuan, kalau kita lihat, tuan-tuan kita kena balik kepada usulnya. Zaman ini zaman yang terlalu akhir.
Dan kita terlalu leka, tuan-tuan. Ya. Cukuplah, tuan-tuan, perkara ini mendidik kita. Ya. Allah ajar kepada kita, Ustaz, zaman ni ramai orang mati. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz kata Alhamdulillah? Mereka yang dimatikan oleh Allah disabitkan wabak, mereka lepas siksa kubur. Masalahnya kita yang masih dihidupkan oleh Allah, apa yang akan terjadi kepada kita ketika kematian kita? Mereka yang Allah ambil, mak kita, ayah kita disebabkan wabak, mereka lepas siksa kubur, tuan-tuan. Sehinggalah qiyamah, mereka senang dalam kubur. Kita yang dihidupkan oleh Allah perlu kita tanya, bagaimana kematian aku besok? Adakah aku mati disebabkan aksiden nak pergi pasar? Aku mati sebab nak pergi bercuti? Aku mati sebab nak pergi kenduri kahwin yang di dalamnya tidak ada keredaan Allah? Aku mati disebabkan aku makan yang banyak? Belum tentu lepas siksa kubur, tuan-tuan. Ya. Saudara kita, keluarga kita yang Allah ambil itu, mereka dah tentu lepas siksa kubur, Masya Allah. Yang menjadi persoalan, kita yang masih hidup ini, apa yang berlaku dekat aku nanti? Itu yang kita kena fikir. Ya. Tuan-tuan, tak fikir pun mati, fikir pun mati. Suka pun mati, tak suka mati. Tapi macam mana aku nak mati? Dan besok kalau aku mati, bila saat aku dipanggil oleh Allah, macam mana keadaan aku? Itu je, tuan-tuan. Ya.